Bollinger Bands lah. Bollinger Bands dari strategi. Bollinger Band ni kita punya kalau tuan-tuan nak tahu, Bollinger Band ni memang antara satu indikator yang banyak trader-trader pakai. Jadi apabila banyak trader pakai ni, kita boleh katakan bahawa ia satu indikator yang betul-betul memberi manfaat lah kepada trader-trader di luar sana. Jadi kita kena belajar apa itu asas Bollinger Band. Jadi kalau asas Bollinger Band ni kita ada bahagi dengan 3. Upper BB, mid BB dengan lower BB. Jadi upper BB ni adalah area area di atas ni lah, di atas BB ni, di atas Bollinger Band ni. So apabila price dan atas ni, kita akan cuba cari fokus tetap baik. Seterusnya kita ada juga mid BB. Mid BB ni sebenarnya simple, kita nak cakap adalah SMA ataupun simple moving average. So simple moving average yang dipakai di Bollinger Band adalah 20 SMA. Okey, 20 SMA. Dan kita juga ada bahagian yang ketiga, iaitu line bawah ataupun lower BB. So lower BB adalah bahagian line tengah lidan ke bawah. Nampak tak? Nampak? Ni apabila price bawah, ada di bawah BB ni, kita boleh katakan price ni sedang usaha untuk turun, untuk touch dia punya Bollinger Band ni lah, yang biru di luar ni. Boleh lah Syifai? Boleh. Apa kegunaan Bollinger Band? Syifai boleh cerita tak? Okey, kegunaan dia semua para pendengar, bagaimana kita kena kenal overbought, oversold. Dia menunjukkan price tu dah overbought ataupun oversold. Sebelum ni pun kita belajar benda yang sama kan. Yang tu pun boleh gunakan kalau lebih daripada 80 overbought dan kurang pada tu oversold kan. So ini pun sama. Ini lagi mudah sebab dia dah tunjuk siap-siap dalam chart. So tuan-tuan boleh tahu, okey, area overbought adalah area dia outermost, maknanya outermost area atas sekali tu. Terlebih terlajak beli. Maknanya bila dia dah terlebih beli, dia akan reject. Nampak atas tu area BB yang atas sekali, overbought. Okey, dan di mana bawah tu oversold di mana rejection dia di lower BB. Dia reject dekat situ. Okey, itu tuan-tuan kena faham di mana overbought, di mana oversold, di mana tuan-tuan nanti akan tahu kita nak letak area apa dekat situ. Kita nak letak stop loss kat mana. Itu penting dia untuk kita nak plot stop loss untuk overbought dengan oversold ni. Okey, tak apa, nanti kita akan cerita untuk next slide lah. Itu tuan-tuan kena faham overbought ni mana satu, oversold mana satu. Senang je, tuan-tuan ambil di outermost layer. Tuan-tuan tengok itulah ada overbought dan juga itulah oversold di bawah Macam tu saja, simple. Okey, selain daripada kegunaan untuk kita check overbought dan oversold area, kita gunakan Bollinger Bands ni untuk mengukur volatility pasaran. Jadi apa itu volatility? Volatility ni adalah kadar pergerakan harga lah. Jadi kalau kita tengok dekat sekiranya getah dia ni mengecut macam ni kan, kecil perubahan dia, ini kita katakan price sedang sideways. Tapi sekiranya price tiba-tiba mengembang macam ni, tuan-tuan tengok mengembang ke atas atau mengembang ke bawah, kita dapat tahu yang price ni sedang volatile. Maksudnya dia ada tendensi untuk bergerak ke satu arah. Jadi apabila price dia bergerak satu arah, kita boleh katakan price tu dia sedang untuk cuba mencari support baru, ataupun kita boleh kata price tu downtrend. Sekiranya price tu bergerak ke bahagian atas dan tengok BB dia mendongak ke atas, kita kata price tu sedang uptrend. Ni so apabila price berada di upper BB, di sinilah upper BB dan mid BB, price trade di atas mid BB kat sini, area sini, dan kita kata price sedang uptrend ataupun bullish. Sekiranya price berada di lower BB dan mid BB di bawah mid BB di area sini, so kita katakan price ni sedang downtrend sampai di satu kawasan yang dia akan trade sideways. Sideways ni bila kata masuk sideways lah, dia akan touch atas bawah dia tertentu. So kat sini kita ada setup pertama Bollinger, gunakan Bollinger, iaitu Bollinger Bounce. Apa tu Bollinger Bounce? Kenapa dia bawa orang lompat depan situ? Nampak tuan-tuan, dia melantun tuan-tuan, dia melantun balik. Dia kena bawah atas tu, dia melantun ke bawah. Dia kena bawah tu, dia melantun ke atas. Itu dia. Tu gambar tu sangat memberi makna tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat BB, tuan-tuan ingat gambar ni. Nampak? Macam Ronaldinho apa tu? Okey, boleh cerita SOP dia. SOP nak entry macam mana?
Boleh Zipoy, boleh. Okey, so tadi tuan-tuan belajar kat overbought, oversell, overbought, oversell. Okey. So, tuan-tuan tahu di overbought ataupun oversell area itu adalah area yang di mana okey, ini untuk sell SOP untuk kita sell SOP di mana kalau di luar BB. Okey, tuan-tuan nak masuk macam mana tahu? Tuan-tuan tengok price reject apa BB. Okey. Nampak tak price buat satu engulfing candle dan dia reject di upper BB. Maknanya outermost layer bahagian upper tu dia reject, maka next candle tuan-tuan boleh entry sell. Entry je sell tuan-tuan. Okay. So TP tuan-tuan dekat mana? Dekat middle tu. Dekat bahagian tengah tu. Okay. Line emas ni, line keemasan. Betul. Line keemasan itu. Dan stop loss tuan-tuan berada di luar di luar BB tu, Bollinger Band. Maknanya di luar kawasan over tadi tu. Nampak tak? Yang kawasan Bollinger Band, di luar dia tuan-tuan letak stop loss dan take profit tuan-tuan letaklah di bahagian line emas tu, iaitu di tengah middle BB tu. Itu dia function. Itu saya ingat. Tuan-tuan ingat je, reject kat luar, next candle tuan-tuan entry, take profit, tuan-tuan letak dekat bahagian tengah, stop loss letak kat luar. Okay. So dia punya risk ratio management ataupun risk win-win, apa dia punya percentage of win adalah tinggi lah kalau tuan-tuan tengok dekat sini. So kalau kena stop loss pun tak teruk mana tu, tapi jarang berlaku kalau dia betul-betul reject dengan dua engulfing macam tu dekat kawasan outermost layer of Bollinger Band. So insya-Allah dia akan turun ke tengah tu, insya-Allah sampai. Baik. Insya-Allah sampai. Akan sampai ke line tengah. So line Betul. tengah ni kita punya apa kata main selamat lah Zipoy. Betul boleh Zipoy. TP sampai hujung BB ni, tapi hujung BB ni agak risiko lah. Siapa yang Betul, sebab kalau betul Zipoy, kalau tuan-tuan pasal tuan-tuan tarik dekat atas tu ke situ, tuan-tuan boleh buat Fibonacci. Line tengah tu betul-betul 50% kalau tuan-tuan tengok. Betul-betul 50% area yang paling selamat tuan-tuan letak take profit. Betul Zipoy. Dalam trading kita kena fikir line paling selamat. Kalau yang siapa suka risiko lebih, boleh TP lah di BB bawah ni. Betul. Buat BE Zipoy kan, buat break even kan Zipoy kan. Buat BE insya-Allah tuan-tuan boleh buat TP bawah tu. Tak ada masalah. Okay. So Zipoy macam mana? Buy? So kalau buy BB, buy pula setup dia SOP sama yang tadi terbalik. So kat bawah tadi apabila kita nampak price trade di bawah BB kita tengok line dia tu macam flat kan. Kita boleh entry ikut SOP Bollinger Bounce. Jadi apabila SOP Bollinger Bounce ni kita cuba entry di next candle yang berlaku rejection di BB. Maksudnya rejection yang kita cari adalah satu candle bullish dan juga shadow yang panjang. Dan next candle kita boleh instant buy. Dan sekiranya kita nak entry tu, stop loss kita di luar BB. Di luar BB tak perlu jauh-jauh sangat. Dan TP kita hanya di mid BB sebab kita nak selamat. Sekiranya macam tadi tuan-tuan letak stop loss kat sini. Dan tuan-tuan target nak price ni boleh test ke bahagian atas. Jadi apabila price kalau ikut ni dia, kalau tuan-tuan TP ke atas ni, di atas BB ni, maksudnya kena stop loss lah kat risk ni. Betul tak Zufai? Betul. Sebab ni dah confirm kena mid BB. Dan dia berlaku, dia buat kat sini ada satu reject retracement semula dan satu lagi engulfing dan price turun naik lah. Kita dapat nampak kat situ. Jadi ini SOP Bollinger Bounce. Bollinger Bounce yang mana tadi kita tengok ada orang melompat-lompat kat sini. Dia macam senang nak ingat. Jadi razak apa dah? Okey. Seterusnya ada Bollinger Squeeze. Yang kata apa tu? Lain macam ni buat dia punya dia punya squeezing tu. Squeezing dan lain macam. Lain macam kita tengok dia squeeze macam mana, dia mengecut dengan bang, lepas tu dia turun-turun je tu. Ini pun kalau ada uptrend, bentuk dia naik macam tu lah. Maksudnya dia, kenapa dia kita kata Bollinger Squeeze kat sini tu dia macam nak berubah. Trend kau tiba nak? Kiranya dia break BB ni, dia akan stay lah ke satu arah tu. Dia akan masa jauh selagi mana price ni dia tak jadi sideway. Betul. Squeeze maksudnya bila kita picit tu, kat sini dia squeeze lah kat sini. Betul. Dia picit dia terus ni keluar ke bawah. Macam tu. Hasilnya besar. Kita boleh hold lama. Kita boleh hold lama. Key point dia, pointer dia akan hold lama. So buy SOP dia macam mana? Saya cerita sikit ke? Okey, buy SOP, tuan-tuan tengok sama saja tuan-tuan. Buy SOP dia. Okey, tuan-tuan tengok buy SOP di sini, tuan-tuan tengok pastikan mid BB ke atas. Okey, dia banyak-banyak lah SOP dia. Okey, SOP dia. Okey, entry selepas candle close di luar BB. Okey, ini untuk kalau tuan-tuan nak buy, simple saja.
Tuan-tuan tengok candle tu bersentuh dengan line outermost BB. Ini salah satu dia punya untuk buy SOP kan. Tuan-tuan tengok dia cross dengan separuh body di line outermost BB, maknanya luar BB tu. So next candle tuan-tuan boleh buy. Buy di mana tuan-tuan boleh letak tuan-tuan punya stop loss di bawah mid BB. Dari sana tengah tadi. Tengah tadi tuan-tuan letak ni, kalau tuan-tuan nak entry dekat kawasan loss, kiranya dia break BB tu kan, tuan-tuan boleh entry. So dia punya stop loss letak di bawah mid BB. Faham tak tuan-tuan? Take profit bila price mula masuk lower BB. Nampak? Bila dia berubah arah, dia dalam keadaan tuan-tuan tengok dia berkembang, tiba-tiba tuan-tuan tengok dia ada berubah arah. Ada rejection dekat atas tu. Rejection dekat atas tu, ada buat engulfing dekat atas tu, time tu tuan-tuan letak TP tuan-tuan. Situ. Okey. So tuan-tuan seelok-eloknya lah, macam pada saya lah tuan-tuan kan, tuan-tuan letak kat sini ada dah stop loss dia di bawah line tengah, dan take profit dia tuan-tuan letak di atas kawasan outermost layer yang mana di mana ada engulfing untuk rejection turun. Itu saja. Itu saja. Ya, ni dah baik SOP yang begitu mudah dan kita boleh hold lama. Betul. Selagi mana price tak masuk ke bertukar arah lah, ataupun kita kata dia Betul. trade di bawah mid BB. Di bawah ya mid baby. Betul. So, Selagi mana dia bermain di atas, tuan-tuan hold saja. ini contoh Bollinger Squeeze SL SOP yang sangat-sangat low risk. Sebab apa saya kata low risk? Kita letak stop loss kita di luar mid BB dan kita entry apabila ada candle close di luar BB. Okey, di bawah BB ya. So apabila berlaku dia squeeze ni, dia kalau tengok tuan-tuan tengok ni, dia punya getah dia ni tiba-tiba mengembang, kat situ kita boleh tekan entry. Dan apabila kita entry, kita tengok tuan-tuan price dia pergi satu arah saja, dia tak masuk langsung ke mid BB ni. Tengok dia masuk BB dan dia turun lagi, dan kat sini barulah kita dapat lihat price cuba nak patah balik. Dan sebab kita tak tahu macam mana price ni dia akan turun lagi ke tak, jadi sebab itulah kita kena stop loss kita di apabila price sudah masuk ke dalam upper BB. Di area sini kita boleh turun TP sebab kita tak tahu, kadang-kadang dia turun naik. Sebab tu kita nak maximise kita punya profit, kita buat sini. Tapi sekiranya tuan-tuan tahu dia nak turun lagi, tuan-tuan boleh je hold, tak ada masalah. Kan? Jadi ebook ni hari ni lah, antara ini kita akan kongsi di grup support Efek Giant secara percuma. Jadi Sifu cerita sikit macam mana nak masuk grup Efek Giant ni, grup support ni. Okey, simple tuan-tuan. Scan barcode ni, satu saya kata tadi tuan-tuan. Masuk je tuan-tuan. Masuk tuan-tuan dapat ebook percuma. Kita buat live hari ni pun tuan-tuan dapat. Okey, ebook lain tuan-tuan nak, tuan-tuan dapat. Okey, di post sana $20 saja dapat 60% support penting. Tuan-tuan masuk saja secara percuma. Masuk. Tuan-tuan cuba, tuan-tuan tahu sendiri, tuan-tuan feel dengan broker ni, baru tuan-tuan buat keputusan. Okey, selagi mana tak feel, jangan buat keputusan. Betul tak? Betul. Okey, macam tu cara dah. Efek Giant Efek Giant. Jadi apa kata kita tengok carta lah Sifu. Kok ada setup kalau kita boleh share dengan kita punya para pendengar kita menggunakan BB. Boleh Sifu, boleh. Boleh. Okey, jadi kita BB ni sebenarnya Bollinger Band ni kita boleh katakan dia boleh pakai untuk semua jenis time frame. Time frame kecil, besar, tergolek, gajah, titan pun boleh, semua boleh pakai, tak ada masalah. Dan cara nak pakai di MT4, asalnya tuan-tuan dah mahir kot input indicator kan. Tapi di trading view kita cuba pakai kita cuba insert indicator. Insert indicator efek ni. Kita masukkan kat sini, tulis kat situ Bollinger Bands. Bollinger Bundle. Bukan strategi, bukan directed, tapi Bollinger Band. Yang lain ni kita tak mau tengok. Nak Bollinger Band. Pastikan Bollinger baru masuk. Pastikan Bollinger baru S3. Jadi kat sini kita dapat tengoklah macam-macam SOP kita. Ni SOP bounce. Okay, SOP bounce yang mana price reject. Price reject kita boleh throw entry. Ni price reject kita boleh throw entry banyak. Sebab ini kalau contohnya kalau kita entry kat sini, saya touch pasal Bollinger bounce, Ibu F touch pasal Bollinger squeeze boleh? Boleh. Okey, saya touch pasal Bollinger bounce. So apabila price dia reject kat atas ni, okey, ada shadow panjang tu, kita boleh throw entry lah SOP. Ini memang simple kita, terutama bila kita tengok line ni dah mula ni kata apa? Line dah mula nak jadi sideways. Kita boleh throw entry. Stop loss kita ada di luar BB. Dan TP kita hanya di BB. Memang scalping memang sangat cantik lah. Sebab TP dia tak jauh, jadi
Bila kita tengok TV tak jauh, biasanya yang mahir-mahir scalping ni dia akan letak lot besar untuk cover dia punya pergerakan tu. Kalau yang kalau SOP Bollinger Squeeze, kita akan gunakan dia punya mungkin lot yang lebih kecil lah, sebab kita mood kita akan jadi lebih pada mood swing lah, sebab dia punya peak banyak. Tapi kalau tuan-tuan dapat tahu SOP yang tepat di Bollinger Squeeze ni, kadang-kadang dia jadi kadang tak kan. Jadi sekarang yang dia jadi, kita boleh entry dengan lot yang lebih besar lah, siapa yang tahu main risiko ni. So ini SOP yang kedua lah, Bollinger Bounce. Apabila price sampai di area bawah dan price sudah dia sudah reject so, dia reject. Bila dia reject, kita akan tak buy SOP tu. So buy ke SOP kita next candle yang candle bullish tu, kita terus buy. Stop loss kita di luar BB, TP kita di BB cukup 5 pip. Okey lah, siapa nak bagi 5 pip, kita boleh margin besar sikit lah, entry lot besar. Okey, kalau nak TP ke atas ni, macam kita kata tadi, nak TP di orang kata apa, upper BB ni, dia gantung pada risiko tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan mahir baca carta, tahu kat mana nak ambil TP, kat situlah kita boleh BB, kita boleh hold kita punya TP lah. Jadi untuk SOP bounce ni, tuan-tuan perlukan banyak training dan kena banyak bersabar lah dalam entry dan mencari entry. So kadang-kadang Bollinger ni dia kadang-kadang tu dia belajar fake up juga, sebab tu kita kena pakai stop loss. Kalau dia bagi ngafing, tak guna juga naya Abang Karim. Okay. Okay, seterusnya saya akan pass ke C4F untuk kita tengok SOP squeeze. C4F Okay. saya mana-mana lah. Terima kasih CFM untuk Bollinger Bound. Okay, sekarang Bollinger Squeeze saya tengok USD CAD. So ni ada nampak satu tuan-tuan, setup yang pada saya cantik lah nak tunjuk kat tuan-tuan ni. Okay, so tuan-tuan tengok kat sini Tuan-tuan nampak price tengah squeezing kat area sini, squeeze. Kita draw cantik. Ini area squeeze tuan-tuan. Okay, area squeeze ya. Okay, tuan-tuan dapat kan? Mana area tempat dia mengecut, dia squeeze kat sini. Okay, so bila squeeze, okay, dia naik. Tuan-tuan tengok pertama punya level. Yang pertama dia dah break area outermost layer, iaitu area sini. Area sini tuan-tuan. Okay, bila break area sini, next candle tuan-tuan entry lah. So candle ni tuan-tuan kena entry. Okay. Alright. So next candle tuan-tuan entry. Nampak ni tuan-tuan entry kat sini. So kat mana tuan-tuan nak letak stop loss dengan TP? Tuan-tuan pasal kan ni squeezing, berlaku squeeze. Okay, di mana area buy ni yang tuan-tuan tengok candle buy ni, dia dah break kawasan outermost layer. Okay, dengan echo dia. So next tuan-tuan entry. Okay, so macam mana tuan-tuan nak letak dia? Bila next tuan-tuan entry, okay, ni kan, tuan-tuan entry dekat sini. Stop loss dia tuan-tuan letak dekat bawah ni, dekat luar ni, outermost layer bawah ni. Okay. Dan take profit dia tuan-tuan boleh pergi jauh. Tuan-tuan letak dekat area atas ni. Nampak? Ini squeezing yang sangat cantik tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan boleh hold lagi? Okey, dia ada banyak tuan-tuan boleh tengok. Yang pertama, tuan-tuan tengok selagi mana tuan-tuan boleh tengok dekat atas Bollinger Band, selagi mana dia bermain di atas ini dan tidak break. Tidak break kawasan di tengah ni. Maknanya dia punya ni tak break. Faham tak? Kawasan middle Bollinger ni dia tak break, mana dia tak cross. Selagi tu tuan-tuan boleh hold. Tuan-tuan boleh hold. Lagi satu tuan-tuan tengok dia ada rejection kuat macam ni dekat outermost layer, and then next candle warna merah dia dah jadi Bollinger Pound. Bila dia dah jadi Bollinger Pound punya SOP, tuan-tuan boleh cut, boleh take profit dekat situ. Tuan-tuan entry sell pula untuk dapat Bollinger Pound punya profit. Betul Zifu? Betul. Ambil TP dekat tengah ni. Sama aja. So 2 dalam 1 tuan-tuan makan. Ini tuan-tuan makan ni ada continue pattern ni, candle kapit ni tuan-tuan biar. Ni candle kapit biar. Tuan-tuan tengok ni, dia berlaku rejection macam dekat outermost layer ni. Okey, lepas tu dengan ekor panjang dia next candle warna merah di bawah ini, tuan-tuan entry sell pula, take profit tuan-tuan di sini. So 2 dalam 1. 2 dalam 1. Okay, tu squeeze yang cantik sebenarnya sini. Ni UCAT dah sebut UCAT squeeze dia cantik. Memang. UCAT satu pair yang baik jugalah kan. So
Itu yang saya nampak squeeze dia memang comel tuan-tuan. Tuan-tuan memang comel sangat squeeze dia. Dengan Okey. menggunakan Bollinger Band sahaja pun dah boleh buat duit sebenarnya si Fuad tau. Betul Sifu, Tak betul perlu betul. serabut, tak perlu serabut. Tak perlu sabut. Geng scalping kau, geng swing kau boleh main Sifu, betul tak? Dua dalam satu. Tak mau sport. Lawak Sifu. Okey, so tuan-tuan faham tuan-tuan. Kalau tak faham boleh tinggal di ruangan komen tau. Kalau tak faham ataupun lepas live ni kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tinggal je di ruangan komen, nanti insya-Allah kita akan reply. Okey. Okey? Si Fuad boleh tengok goal ke? Tutup peminat gol yang ada dalam ni nak tahu? Boleh pakai tak Boleh, Bollinger Band? memang boleh pakai tapi kita kena cari sat kan. Cari sama tuan kan. Pasal semua boleh pakai si Fuad. Semua boleh pakai Sifu, semua boleh. So good lah tuan-tuan, kita ambil tempat kecil sikit lah ni. Expo takut bayar sikit kan tuan-tuan punya duit. So kita kena cari. Alright tuan-tuan. Macam mana? Okey. Kalau untuk Bollinger Bound memang banyak lah kalau tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Bollinger Bound. Ini Bound. Banyak lah Bound dia tu. Memang kena TP lah siapa tau. Kalau Bollinger Bound ni. Okey. Teringat pula Parallel Channel. Magnet tu. Siapa ingat? Cerita lama. Okey. Cerita lama tu siapa. Asyik Puki ya. Ya, betul. Okey, so sini kita nampak satu squeeze. Squeeze area. Okey, nampak tuan-tuan. Ini area squeeze lah. Untuk apa ni siapa untuk goal. Squeeze area. Tuan-tuan tengok, ini area squeeze. Tuan-tuan tengok, bila dia squeeze, dia break kat mana satu? Dia break outermost layer bahagian atas. Nampak ini dia. So, next candle tuan-tuan dah boleh buy. Okey, kita entry buy. Tuan-tuan, next candle kita boleh entry buy. Ni dah ni kan. Next candle dekat sini kita entry buy. Dekat mana top loss tuan-tuan? Dekat bawah ni je. Tak payah jauh. Dekat bawah BB ni. Dekat bawah BB bawah ni. Take profit tuan-tuan dekat mana? Dekat atas sini. Atas dia. Nampak? Take profit. Tuan-tuan buat BE je. Okey, take profit tuan-tuan dekat sini pun boleh. Dekat selagi mana dia tak patah balik dekat situ Dekat mana? Dekat tengah punya ni kan. BB punya tengah. Dia tak masuk bawah. Tuan-tuan boleh hold lagi. Nampak? Sini saja dah berapa dah tuan-tuan dapat. Nampak? Tuan-tuan entry. Tolong tak kena lagi nampak. Tapi tuan-tuan boleh tahan sampai tengah ni. Okey, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Dan dia squeezing lagi sekali. Nampak? Dah take profit kan tuan-tuan kan? Dia squeeze lagi sekali dekat sini. Dia squeeze lagi sekali. Bila squeeze lagi sekali tuan-tuan dah take profit dah. Tuan-tuan boleh entry lagi nampak. Dia squeeze, maknanya dia nak berubah arah lah tuan-tuan. Bila dia nak berubah arah, tuan-tuan boleh entry lagi siap. Nampak tak? Ini break BB. Dia keluar pada automatic BB bawah kan? Tuan-tuan entry dekat sini. Tuan-tuan letak stop loss tuan-tuan dekat sini. Tuan-tuan automatic layer kat atas ni. Okey, tak apa. Kita adjust macam tu. Dia tak mau. Okey, tak apalah. Kita adjust macam tu. Lebih kurang macam tu lah sopan lah. So, take profit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh letak dekat bawah BB. Okey, ataupun tengok sampai dia patah balik. Masuk sini. Nampak tak? Masuk kena middle. Kawasan yang tengah tu. Middle BB. Nampak tak tuan-tuan? Siapa tengok siapa? Dua dalam satu siapa. Betul tak siapa? Boleh makan ni apa? Jadi memang SOP yang sangat simple lah kalau kita tempat. Sangat simple. Nampak squeezing yang lain macam tu dia nak berubah arah lah. Boleh terus pakai, boleh terus trade. Boleh terus trade. So pada saya orang kata kongsilah ilmu ni. Memang tuan-tuan dah tengok, tolong share lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay? Nak lagi cantik, buka broker Efek Jaya. Sebab dia ada floating 60% support. Betul siapa kan? Dia boleh tahan punya automatic layer tu insyaAllah. Jadi seterusnya, jadi saya akan tengok oil, minyak. Boleh tak pakai BB CFF? Rasa minyak ni memang lagi simple lah saya rasa CFF. Minyak ni tendensi dia untuk pergi satu arah. Macam mana kita nak tahu satu arah? First kita tengok mid BB. Mid BB ni biasanya kalau dia pergi naik atas tu dia akan pergi atas satu arah. Jadi apabila price satu arah, kita first kat sini kita boleh dapat lah ini bounce punya SOP. Jadi bounce punya SOP kita boleh terus buy. TP saja limit. Contohnya lah. Mana saya punya long position saya di sini. Ini ada bounce SOP kat sini tuan-tuan. Dia reject kita punya trend line. Jadi kita stop loss kita di luar BB. TP kita hanya di mid BB. Sini pun dah cukup. Ini pun boleh kata full margin lah. Jadi kat sini ada tak rejection? Ini yang saya kata sekiranya ada kalau tuan-tuan follow Bollinger rejection punya SOP kan, kat sini tuan-tuan dah entry sell. Kat sini yang kita kata stop loss. Kena stop loss. Okey. Kita bukan nak kata benda ni akan 100% profit, tapi dia akan jadi stop loss. Dia akan kena ada certain entry yang stop loss. Betul tak? Betul siapa. Sebab tu stop loss ni penting supaya kita kalau kita kalah tu kita boleh entry masuk trade semula. Betul. Jadi
Dan ada juga teknik hidden, orang kata sekiranya berlaku rejection di trend line ni, kita boleh entry buy semalam. Okay, di line mid BB ni sekiranya ada rejection buy, kita boleh buy semula kat situ. Selagi mana price tak trade di bawah lah. So apabila kat sini SOP bounce, kita boleh beli. Dan kat sini kita punya, kat sini kalau ikutkan ini dia naik secara sendu lah, sebab tu kita tak galakkan untuk entry. Terutama tapi kat sini kita dapat SOP squeeze lah Sifat. Sini memang cantik ada SOP squeeze kat situ. Jadi SOP squeeze kat situ kita akan masuk buy. Instant buy on next candle open. So stop loss kita di bawah BB. TP kita kalau nak selamat, tuan-tuan boleh tengok kat belakang ni. Kalau ada dia punya level support resistance, kita boleh tanda kat situ TP kita. Ataupun kita boleh hold selagi ada satu candle yang masih belum sampai satu candle yang mana dia akan close di bawah BB. So inilah candle yang kita kata dia close di bawah BB Jadi kita akan exit trade kita di sini. So kat sini lah. Dapatlah kita dalam 94 pip untuk minyak. Betul Isfah? Betul. Jadi dengan minyak pun kita ada SOP bounce dan juga SOP squeeze. Dua-dua boleh pakai Isfah. Macam ni SOP squeeze juga tapi dia tak pernah banyak kot. Nah Isfah, ada squeeze. Tapi tengok kalau tuan-tuan tengok ni pasal ni dia punya line dia ni flat. Bila flat dia jadi sideways. Ini cantik lah kita nak SOP squeeze. Kita kata. Sebab dia flat tu kan. Betul. Ni SOP squeeze kita lah. No, kita boleh taruh entry Betul. resistance sell. Wih, Sifai nak kat kain Sifai. Ni tengok kalau kita sell ni jauh tu Sifai FB. Wah. Wow. Huawei. Sekiranya ada nampak engulfing kat bawah tu cukup lah, tutup lah. Kat sini dah tutup, dah cukup lah Sifai. Situ. Walaupun ratio dia tak berapa cantik, tapi yang penting profit tuan-tuan move on. Siapa nak bagi dalam apa ni, dalam 80 pip siapa nak bagi supaya kan jadilah. Jadi Minyak tapi dah sekiranya ada tuan-tuan dapat SOP buy macam ni, contohnya sekiranya ada engulfing, kita boleh taruh entry juga. Bounce SOP tapi kita boleh hold. Kalau kita tahulah, kalau tuan-tuan tahu trade minyak kan, tuan-tuan boleh baca dia punya news yang semasa kan. So sekiranya news tu memihak pada minyak, minyak akan naik harga lah. Minyak naik harga, tuan-tuan boleh hold lah. Selagi mana tak keluar kata ada kontrak baru ke apa kan. Lagi tu tuan-tuan boleh hold. Tengok naik jauh CFF, bukan main CFF. dahsyat Dahsyat, memang dahsyat CFF. Tuan-tuan boleh combine juga teknik tuan-tuan lah, MC ke apa lagi dahsyat So untuk yang baru-baru ni teknik ni pun dah cukup dah, cukup mampan dah. Mantap dah. Okey. Mantap. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan share teknik Bollinger Band yang lebih mantap. Yang lagi apa kata, lagi style tu lah. Betul. Okey, so saya nak cuba tengok untuk Bitcoin tuan-tuan. Saya ada nampak untuk Bitcoin lagi comel tuan-tuan. Okey, Bitcoin boleh Sivana, saya cuba untuk Bitcoin. Alright tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat sini dia fikir benda dah terlepas lah. Kalau tuan-tuan tak lepas tu tuan-tuan untung lah kan, benda dah lepas. Tak apa kita cerita bagi tuan-tuan faham. Ini ada satu squeeze Squeeze dia, squeeze yang cantik tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan pasal ini satu squeeze. Bila berlaku squeeze dekat sini, satu candle naik, nampak tak? Dia penting berada di atas middle candle dan dia naik sini, maka tuan-tuan dah boleh start entry buy dekat area sini. So bila entry buy dekat area sini, stop loss dia letaklah bawah dekat Bollinger Band tu. Dan take profit dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sampai ke hari ini. Selagi mana ataupun sampai ke sini tuan-tuan. Dia dah touch ni tak apalah tuan-tuan. Terbalik tuan-tuan, terbalik. Patutlah. Sorry. Terbalik lah tuan-tuan. Sorry. Alright. Okay, sorry. Okay. Bollinger Band pun hilang. Sorry. Bollinger Band. Bollinger Band. Saya kena tulis pergi habis kot. 2L. Apa ni Band? 2L. Bollinger Band. Oh, Bollinger patut tak keluar. Bollinger Band. Okay ni, dia. Okay, tuan-tuan ni boleh combine tau. Tuan-tuan tengok kita entry sini. Take profit tuan-tuan tengok sampai dia kena yang ke tengah ni tak apa. Tuan-tuan kita tak payah tamak tak apa. Relax Kita relax steady Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyak mana tuan-tuan. Manisnya. Mantul tuan-tuan. Manisnya kurma ini. Lagi satu.
Dia profit tuan-tuan boleh tak BE tau. Lagi satu, selagi mana dia tak break bawah pada middle ni, tuan-tuan masih boleh buy tau. Kalau tuan-tuan beritahu tu, nanti kita combine tipu tu kata ada teknik combine tu, tuan-tuan nak stay tune lah untuk minggu depan kan tipu kan. Kita akan tunjuk teknik combination. Boleh Band dengan lain, so kita boleh hold berapa lama boleh hold. Nampak. Kalau tuan-tuan boleh tahan. Lagi mana dia reject ni, tuan-tuan tahan lah. Pada dah masuk sini, tuan-tuan tak lah. Ya. Buatlah BE tuan-tuan, buat BE insya-Allah. Untuk Bitcoin pun tuan-tuan memang alhamdulillah Memang sangat-sangat Okay. profit lah. sangat-sangat profit. Tanpa Bitcoin punya keadaan trend dia naik je tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan lagi senang lah nak dapat squeezing kat situ. Masya Allah ya Rabbi. InsyaAllah. Habibi. Ya Rabbi ya Karim. Okey. Okey C4F. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada pendengar-pendengar kita yang dah berjaya ikuti kita live kita sampai ke hujung rancangan ni. Dan jangan lupa lah untuk like MFM TV, YouTube, Facebook page dan juga TikTok. Dan sekiranya tuan-tuan nak kita punya buku tadi, e-book, kita akan share ke dalam grup support Efek Giant. Jadi macam mana tuan-tuan nak join, ada dekat bawah tu kan. Ada Efek Giant Telegram channel, tuan-tuan boleh scan, boleh pergi tanya Cik Firman macam mana nak join. Simple saja, mudah. Dan kita harap perkongsian kita ni akan membantu tuan-tuan dalam bidang trading ni, dalam mengejar profit. InsyaAllah. Boleh Sifat, cantik, mantap. Mantul. Mantul Pak Abu. Okey, so C4S Kita insyaAllah pada esok hari kita akan bincang mengenai pergerakan pasaran. Kita akan buat forecast untuk seminggu. Dan kita cuba cari setup terbaik untuk share dengan tuan-tuan. Jadi pada hari Khamis nanti kita akan bersama dengan tetamu istimewa. Siapakah tetamu tu, tuan-tuan kena join tengok pukul 3 petang. Okey, bagus kita cakap esok kita ada sesi analisa. Jadi tuan-tuan boleh tengok hari ni punya kelas pembelajaran. Tuan-tuan tengok tak apa, lepas live tuan-tuan boleh tengok share ke kawan-kawan. Kalau tuan-tuan tak faham, esok tuan-tuan boleh tanya masa sesi analisa. Cakap macam ni, boleh tak buat menggunakan BB? So kita akan tunjuk esok. Tak ada masalah. Okey, penting tuan-tuan kena tengok live ni, tuan-tuan kena tengok, tuan-tuan share dekat kawan-kawan. Tuan-tuan standby soalan apa nak tanya esok. InsyaAllah kami akan cuba bantu yang terbaik. Okey. Okey, baik. Walaupun kami bukan di kalangan yang terbaik, better of radio. Kita tak tahu kan. Okey, Zibas, so kita di penghujung rancangan. Yang baik daripada Allah SWT, kena kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Akhiri dengan wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.